wajib kena minta tolong. Bagi orang yang tidak mampu untuk membasuh anggotanya, mereka kena minta tolong. Dia nak orok, nak angkat air, memang tak boleh, dia nak tengok habis air tangan ni, mereka kena orang tolong. Maka ketika itu wajib dia kena minta tolong. Hukum minta tolong kadang-kadang harus, kadang-kadang khilaful aula, kadang-kadang makruh, kadang-kadang wajib dalam kita berwudu. Dan pernah kita cerita sebelum daripada ni, kenapa kau harus kita minta tolong orang dekatkan air untuk kita berwudu? Tolong ambil air sikit, apa nak berwudu, hukum dia ada harus. Maksudnya boleh, dia bukan makruh, bukan khilaful aula. Kerana menjadi adat kebiasaan minta tolong orang untuk mengambil air. Sebab air ini bukan suatu benda yang ada pada suatu ada di mana-mana. Di zaman kita mudah, kalau zaman dulu payah lagi. Air lelaki biasalah, mak suruh anak, ayah suruh anak, kadang-kadang untuk lelaki suruh bini, kadang-kadang biasa mengambil air dari satu tempat didatangkan kepada satu tempat yang lain. Perkara itu memang biasa. Mungkin zaman kita jadi kita tidak nampak biasa kerana kita guna air baik. Kalau suatu ketika dahulu penggunaan air bersumber dalam air telaga ataupun air paip, air sungai ataupun air yang ditakukan, maka kita akan tengok biasa. Minta tolong orang buat bagi air, tak biasa dia dahulu. Jadi benda-benda itu biasa. Maka begitu juga hukum dia adalah harus untuk kita minta air agar orang buat bagi air kepada kita. Dan benda itu juga pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Yang keduanya, minta semua orang cucu, orang jiru. Kita basuh tapi orang jiru, maka waktu khilaful aula, dia tidak sampai kepada makruh lagi. Sebab ada khilaful aula. Kerana kata ulama, nak kata makruh sebab utama tu betul basuh wudu untuk dia, tolong cucu dia sendiri yang berwudu. Nak kata harus, tak boleh juga sebab dia ada kaitan dengan pengambilan wudu. Ada kaitan yang dekat, mendekatkan air, dia ada kaitan yang jauh, dia ada kaitan yang dekat. Maka sebab tu dah khilaful aula. Comel dia janganlah buat gitu. Tapi buat gitu pun tak makruh, cuma nak comel dah sikit, tak comel sikit je. Hak ni pakai suruh orang basuh dulu. Aku kalau basuh muka aku, maka aku pom kan, basuh kan. Tu, kawan ni basuh, banyak kok sikit. Allah, ada aku nak kata, banyak kawan ni. Tu celah-celah hidung kau, dia korek pun nak hidung. Hak tu makruh. Sebab dia makruh kerana dalam hal ibadah mesti kita jangan ada sifat bermewah-mewah dalam hal ibadah. Kita jangan ambil sifat bersenang-lenang. Orang yang sampai ke dalam hal ibadah memerintahkan kepada orang supaya orang buat untuk dia, itu adalah sifat orang yang sombong. Maka tidak sesuai. Kesombongan digunakan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah hukum dia adalah makruh. Hak yang jelas tadi adalah wajib. Yang kita katakan tadi kan. Seluruh muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, dan demikian lagi makruh minta tolong pada membasuh anggota wudu dia dengan tidak ada uzur, tanpa ada sebarang keuzuran. Kalau ada keuzuran bukan makruh, bahkan kadang-kadang wajib minta tolong. Ada pun minta tolong pada mencucurkan air dengan tiada uzur, maka itu bukan makruh. Hanya adalah ia khilafus sunnah, menyalahi sunnah lah. Rasulullah buat itu. Khilaful aula, seperti yang telah terdahulu perkataan. Maksud terdahulu perkataan, terdahulu perbincangan perbahasannya pada kita bincang dah sebelum ni. Ni kamu pula kali kedua. Tak ada pula banyak kali. Dan kamu pun benda yang comel, apa banyak kali kamu. Dan demikian lagi makruh meninggalkan, mendahulukan kanan daripada kiri. Apa yang dituntut kepada kita? Sunat kita mendahulukan kanan, mendahulukan anggota kanan di atas anggota kiri. Dia yang kanan kiri ni dalam bab berhubung hanya tangan dengan kaki. Tangan kanan dulu, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Manakala pipi, tak ada kanan kiri. Dua tangan ni, kita basuh sebelum daripada kita bertemu, tak ada tangan kiri. Begitu juga, masuk air ke dalam hidung, tak ada lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, tak ada orang sekali pun dia. Benda lagi, hak yang tak ada tangan kiri, ni kanan kiri. Liga kita, walaupun ada kanan kiri, tidak disunatkan kita mendahulukan kanan di atas, yang kiri buat sekali pun. Pipi buat sekali pun, liga buat sekali pun. Itu hak yang comel. Baik, hak yang sunat kita mendahulukan kanan di atas yang kiri adalah tangan dengan kaki sahaja. Tiba-tiba kita tak buat perkara tersebut, dia bahagian kiri dulu baru kanan, tanpa ada sebarang keuzuran, maka hukum dia adalah makruh. Bermula hasil ini kesimpulan kalam perkataan Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Bahadan, bahawasanya tiap-tiap yang ikhtilaf ulama pada wajibnya
makruh meninggalkan dia, seperti yang telah dinyatakan akan dia oleh Imam Haramain pada sunat mandi Jumaat. Dan kesimpulan daripada kalam ni perkataan syarah hurayah Syekh Ibn Hajar. Maksud Syekh Ibn Hajar di sini adalah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Syarah Bafadhal. Syarah Bafadhal yang mana Imam Ibn Hajar dalam kitab tersebut, dia ada satu kitab yang dikenali sebagai Syarah Bafadhal yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Apa dia kata Imam Ibn Hajar? Kerana Imam Ibn Hajar adalah seorang ulama besar. Dia asal orang Mesir, tapi dia duduk di Mekah, jadi mufti di Mekah. Ulama besar Imam Ibn Hajar. Allah Rabbi, Allah yang hebat sungguh. Permasalahan-permasalahan berada pada Umdatul Muhaqqiqin. Dia di antara tiang kepada muhaqqiq, ulama yang teliti, ulama yang alim dalam mazhab Imam Syafi'i. Hamba baca kitab, kita baca kitab Tuhfah, kita baca kitab Tuhfah karangan Imam Ibn Hajar, kita baca kitab kitab Al-Minhajul Qawi karangan Imam Ibn Hajar. Kita rasa okey lagi, tak ada masalah lagi, sebab kita rasa ada persamaan dengan hurayah ulama lain. Tapi aku bila membaca kitab Fatwa karangan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, Allah Rabbi, memang itu hebat. Pertanyaan-pertanyaan, setiap pertanyaan dia pun buat bagi perkataan Imam Nawawi dalam kitab tu, perkataan Imam ni dalam kitab tu, perkataan ni, maksud perkataan begini, Allah Rabbi, memang itu hebat. Dengan dia dapat mengungkaikan perkataan-perkataan, ibarat-ibarat perkataan ulama sebelum daripada ni, kesilapan dalam memahami perkataan ulama, dia juga dapat menjelaskan. Allah, memang ulama yang hebat, Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Nah, jadi perkataan Imam Ibn Hajar Al-Haytami adalah di antara perkataan yang dijadikan rujukan. Bermula hasil kalam Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Bafadhal bahawasanya, ni hasil ni kesimpulan, bahawasanya tiap-tiap yang ikhtilaf ulama pada wajibnya, setiap perkara yang ulama berselisih pandangan pada menetapkan hukum dia wajib ataupun tidak. Di sana ada beberapa perkara di dalam kita berhubung ulama berselisih pandangan wajib ke tak. Contoh membaca bismillah, kita mazhab kita sunat. Di sana ada ulama yang mewajibkan kita baca bismillah sebelum daripada kita berwudu. Begitu juga memasuk air ke dalam mulut. Khilaf, ada setengah kata sunnah, ada setengah kata wajib. Memasuk air ke dalam minum, ada setengah kata sunnah, ada setengah kata wajib. Jadi kata Imam Ibn Hajar, setiap perkara yang berlaku khilaf ulama pada wajibnya, makruh meninggalkan. Yang apabila ada ulama kata wajib, maka dalam mazhab Imam Syafi'i lebih kuat tuntutan untuk kita lakukannya supaya kita meraihkan khilaf. Kita nak raihkan khilaf agar kita terkeluar daripada khilaf. Jadi meninggalkan perkara yang ulama ada sebagai ulama kata wajib, walaupun mazhab kita kata sunnah, meninggal perkara tersebut hukum dia adalah makruh. Tapi bukan semua khilaf mu'tabar. Ada khilaf mu'tabar dan ada khilaf ghairu mu'tabar. Khilaf mu'tabar ni khilaf yang diambil kira. Ada khilaf yang tidak diambil kira. Waktu gugur, maksudnya memang tidak boleh ambil kira lah. Yang khilaf yang tidak boleh diambil kira adalah khilaf yang tidak berdasarkan dalil ataupun berdasarkan kepada dalil yang cukup lemah. Dia khilaf ni berlaku khilaf kerana perselisihan ulama dalam memahami dalil. Bukan berlaku khilaf ni kerana pada waktu ulama jawab. Ulama ketika dia mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis mengikut kefahaman mereka. Lalu mana cara untuk memahami Quran dan untuk mengeluarkan hukum ni daripada Al-Quran, begitu juga daripada hadis. Kadang-kadang perselisihan pandangan ulama, dan bukan kadang-kadang banyak perselisihan ada kalangan ulama kerana perselisihan di dalam memahami dalil daripada Quran dan hadis. Kerana perselisihan dalam memahami dalil. Baik, aku buat contoh dan aku pernah contoh dalam sebelum daripada ini. Kita antara perkara yang berlaku khilaf di kalangan ulama dalam bab wudu adalah menyapu kepala. Dia ada 3 pandangan. Mazhab Maliki dengan mazhab Hanbali mengatakan wajib menyapu keseluruhan kepala. Wajib, rukuk, mesti kena buat seluruh kepala. Mazhab Maliki dengan Hanbali. Manakala mazhab Hanafi dikata wajib kena menyapu 1/4 daripada kepala. Hanya sebesar tapak tangan sudah memadai. Kurang tak boleh. Yang ketiganya mazhab Imam Syafi'i.
Hak yang diwajibkan hanya sekadar apa yang dinamakan sebagai sapu musammal masjid. Asal kata dinamakan dipanggil sapu sudah cukup. Walaupun sedalam, walaupun separuh daripada sedalam, tetap memadai. Sebenarnya perselisihan istiqamah kerana ulama berselisih dalam memahami ayat Al-Quran. Di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Dalam Quran Allah kata, hendaklah kamu menyapu bi ru'usikum dengan kepala-kepala kamu. Allah Taala nak kata wamsahu ru'usakum. Allah Taala nak kata hendaklah kamu sapu akan kepala-kepala kamu. Kalau Allah Taala kata wamsahu ru'usakum, maka ketika itu tak ada khilaf dah kena sapu belaka kepala. Tapi Allah Taala kata wamsahu ru'usakum, tapi Allah Taala kata wamsahu bi ru'usikum. Ada ba. Dia ba di dalam bahasa Arab dipanggil ba haram jar. Satu kalimah, ada kalimah yang lain sini. Dan makna ba ni juga. Ba dalam bahasa Arab banyak makna. Banyak penggunaan ba. Maka di sini dah berlaku perbincangan di kalangan ulama. Sebagian daripada ulama kata ba ni ba zaidah. Maksud ba zaidah wamsahu bi ru'usikum ay wamsahu ru'usakum. Satu sebut balik. Di pandangan mazhab Maliki dengan Hambali. Ada saudara-saudara dari yang lain. Manakala mazhab Hanafi kata ba ni isaf tepek. Tepek sekuat-kuatnya adalah sesuatu tapak tangan. Mazhab Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i seorang pakar lughah. Imam Syafi'i pakar lughah. Imam Syafi'i adalah orang yang dijadikan rujukan dalam memahami lughah Arab. Kerana dia mendalami lughah, dia duduk di perkampungan Bani Hudayl. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi rujukan oleh ulama-ulama bahasa, pakar dalam bahasa. Imam Syafi'i dia ni berhasrat hati untuk menjadi sastra. Maksudnya untuk tak nak cari bahasa sastra. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia saat itu jaga bidang mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis. Menjadi ulama hadis dalam bidang nahwu. Imam Syafi'i seorang ulama yang pakar dalam bahasa, dia kata wabsahu bi ru'usikum. Ba di sini adalah ba dengan makna sebahagian. Sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Jadi sebahagian, asal kata sebahagian. Sapu sebahagian sudah memadai. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, sapu sebahagian daripada satu sugat kamu, separuh sugat tu kira sapu dah. Sebab sapu sebahagian. Ada khilaf. Bukan masing-masing, bukan tak ada dalil, bukan pada otak. Masing-masing berkhilaf dalam memahami dalil. Baik. Saudara muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, setiap perkara yang ulama berselisih pada wajibnya makruh meninggalkan dia. Antara yang berselisih pada wajib adalah menyapu sekalian kepala. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i sunat kita sapu sekalian kepala. Jadi bermakna di sana ada yang mengatakan wajib sapu sekalian kepala. Orang yang guru tapi tak sapu sekalian kepala maka boleh makruh. Kerana di sana ada pandangan yang mewajibkan sapu sekalian kepala. Katanya lagi seperti yang telah dinyatakan, yang telah diterangkan akan dia oleh Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, seorang ulama besar suatu ketika dahulu. Imam Al-Haramain orang yang cukup hebat. Imam Al-Haramain antara orang yang hebat-hebat saja. Dia guru kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali orang hebat, guru dia juga orang hebat. Imam Ghazali diberi gelar kepada U'jubatul Zaman, orang yang cukup pelik di zaman ni. Orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia petah dalam berbicara, petah di dalam berucap. Begitu juga Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ulama besar. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Al-Haramain pada sunat mandi Jumaat. Dulu Imam Al-Haramain menjelaskan dalam bab perbincangan berkenaan dengan sunat mandi Jumaat disebut menjadi, dan bahawasanya tiap-tiap sunat yang muakkadah makruh meninggalkan dia. Begitu kaedah umum, setiap sunat muakkadah hukum tinggal adalah makruh. Faslun. Sebab dia dipanggilkan dia sebagai Imam Al-Haramain. Di Imam Haramain, imam kepada dua tanah haram. Haramain, haram betul, dia haram, satu tanah haram. Haramain, dua tanah haram. Musanna ni kami. Tanah haram Mekah dengan tanah haram Madinah. Imam Al-Haramain dia sebenarnya dia bukan daripada negara Arab. Dia daripada Juwaini.
Dia daripada Al-Juwaini yang disebutkan kepada penempatan Juwain. Tapi dia pernah pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah. Ketika dia berada di sana, dia dijadikan rujukan. Dia mengajar di sana, dia dijadikan rujukan. Orang jadikan dia sebagai rujukan, sehingga kalau diberi kepada dia, masa dia duduk di sana, orang rujuk dia. Di tanah haram Mekah, orang rujuk dia. Tanah haram Madinah, orang rujuk dia. Maka diberikan dia sebagai gelaran Imamul Haramain. Mudah-mudahlah untuk dijadikan rujukan. Kalau zaman dulu, zaman pondok lama dulu, masa kebahagiaan Mekah dulu, dia apabila seorang kebahagiaan Mekah, apabila alim, apabila dia saat itu terlalu alim, maka orang akan bagi ruang kepada dia untuk mengajar di Masjidil Haram. Dan bukan semua orang yang mendapat ruang untuk mengajar di Masjidil Haram. Bukan cara-cara orang yang boleh mengajar di Masjidil Haram. Bukan cara-cara orang. Orang yang boleh mengajar di Masjidil Haram bukan cara-cara orang. Orang yang dipilih, orang yang dilihat kemampuan dia keilmu mengambil, barulah diletakkan, dibukakan majlis ilmu dia di tanah haram. Maksudnya dilantik oleh orang. Kalau kita lewat sendiri ada masalah. Tak, kita pergi umrah tu kita pakat dengan bini kita mengajar dalam Masjidil Haram. Kita buat pokok kita. Tu kita buat sendiri. Tu tak ada masalah. Ada di pantai. Kenapa tu? Ni kita nak bayar kata ada hadapan ilmu yang dipimpin oleh dia dalam Masjidil Haram, bukan cara-cara orang boleh duduk. Suatu ketika dahulu kamu nak duduk situ. Tapi bukan semua orang di situ dijadikan rujukan, bukan dijadikan rujukan semua orang di situ. Dalam Masjidil Haram, aku pernah belajar dengan Baba Mak Mawi, pondok tani tu. Dia kaji Mekah baru. Dia cerita kamu, tak silap ingat lah, kamu dah cerita ni. Dia kata hari itu Baba Karim yang murid-murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mati tak bagi ngajar. Tak bagi, jadi dia pun tunggu tak bagi, dia pun cukup pusing dalam Masjidil Haram. Bintanglah halaqah di majlis ini. Dia kata dah ulang daripada 70 halaqah, daripada bermacam-macam negara, termasuk daripada negara Melayu sendiri. Ada halaqah orang Malaysia, ada halaqah orang Indonesia, ada halaqah orang ni. Allah Rabbi pernah hidup dengan majlis ilmu. Sebab tu kalau orang tua dulu kalau pergi Mekah, kalau pergi kapal laut kan, pergi bawa pulang balik kalau balik Mekah, pergi balik pulang, balik dari tempat kampung, nak orang kampung. Orang ayat ulama maksud saja, duduk saja tak ada orang dia duduk orang duduk balik jadi tempat kampung. Lama-lama dia orang jadi tempat kampung ni, kita dengar cerita, benda toki-toki kita cerita telah tertuju duduk cerita. Hak pergi Mekah 5-6 bulan balik jadi tempat kampung. Yang ulama maksud di sana suatu ketika dahulu. Itu ulama maksud yang boleh mengajar dalam Masjidil Haram bukan semuanya jadi rujukan. Imamul Haram itu setakat mengajar dalam Masjidil Haram, Mekah bukan setakat mengajar dalam Masjid Nabawi, bahkan dia dijadikan rujukan di dalam Tanah Haram. Sebab telah diberi gelaran kepada dia Imamul Haramain, imami ikutan di dua Tanah Haram. Imam adalah menunjuk tadani, mereka yang dijadikan ikutan. Jadi dia dijadikan ikutan pada dua Tanah Haram. Baik, Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya, dan bahawasanya tiap-tiap sunat yang muakkadah makruh meninggalkan dia. Faslun, pada menyatakan berlaku atas dua musim. Musim dipanggil bahasa kelama, dipanggil musim. Kita ni sarung kaki ataupun kita panggil khuf. Bahasa khuf di bahasa Arab. Maksud dia kita mengambil wudu, ada tempat yang wajib kita kena basuh dan ada tempat yang wajib kita sapu. Dia rukun wudu selain daripada niat dan selain daripada tertib ada 4. Campur niat tertib ada 6. Selain daripada niat dan tertib ada 4. Yang pertamanya basuh wudu, yang keduanya basuh tangan hingga ke siku, yang ketiganya sapu di sebahagian daripada kepala, yang keempatnya basuh kaki hingga buku tadi. Yang mana dalam 4 perkara tersebut, 4 rukun tersebut, ada satu rukun iaitu basuh kaki. Kadang-kadang tidak wajib kita basuh kaki. Apa yang diwajibkan kita buat hanya sapu sahaja, ambil air sapu sebagaimana kita sapu kepala. Dan siapa yang boleh sapu? Orang yang boleh sapu adalah orang yang memakai alas kaki dengan syarat-syarat yang tertentu. Alas kaki ni dalam kitab dipanggil muslim, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil khuf. Di alas kaki ni, maksud alas kaki ni sarung kaki lah. Sarung kaki dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama mesti kena menutupi buku tadi.
Dia kena tutup buku lali. Bukan tutup buku lali saja, tutup daripada bawah. Buku lali saja, jadi tutup daripada bawah lah sampai ke buku lali. Walaupun atas terbuka, kasut buk ni termasuk dalam khuf. Boleh kita sapu di atas kasut buk. Musim-musim ruyang tu, pukul 4 pagi kita tunggu untuk kita tengok ruyang. Kalau misalnya nak pergi tengok awal, Pak Yalang tau. Musuh ramai sangat tengah balang siang hari musuh balik. Jadi kalau kita pergi lewat, ada orang ruyang tu. Sebagai contoh kan, pukul 4 pagi turun tau. Turun ambil air semayang tau. Cadang semayang di sana, tiba-tiba ketuk. Ambil air semayang pula. Dia kasut buk tadi yang kena pecah ke tak? Tak perlu pecah pakai sapu atas kasut buk. Pakai sapu je, sapu atas kasut buk. Bukan sapu atas kasut buk saja, untuk macam biasa buka, basuh tangan, basuh sapu pada, siapa basuh kaki dan basuh kaki. Sapu di atas kasut buk sahaja. Dan sapu kan ambil air macam sapu rambut dia, sapu kepala dia. Itu je. Dari mana kita sapu atas kepala, itulah kita sapu di atas kasut. Ataupun orang gilau, gilau main subuh-subuh sejuk nak kena air, pakai kasut semak pula pakai kasut semak, tutup habis kita buku tadi Jadi ambil air, macam biasa, masuk buku, basuh tangan, sapu kepala, siapa basuh kaki tak perlu basuh. Ambil air, cek sapu je di atas kasut. Lepas tu semayang, jangan pecah kasut. Semayang dengan kasut, kalau pecah kasut patah sapu tu. Sapu batal, buku tak batal, maksudnya basuh pula kaki. Gitu je mudah je. Baik, kita pergi kerja ke malah dah nak pecah kasut kan. Apakah nak ambil wuduk itu boleh, tak ada masalah. Tapi syarat kasut jangan tutup buku lagi. Lepas tu ambil wuduk macam biasa, sapu basuh tangan macam biasa, sapu pada, sapu kaki. Sapu kaki, sapu kasut, tu basuh kaki. Ini Pak dia. Lepas tu dah kita nak sembahyang, nak naik kasut juga, kita tak nak pakai kasut. Jadi kalau pecah kasut, patah sapu, kita basuh kaki lah. Dah sembahyang gitu lah. Dah sembahyang mana? Ayam ada daripada pun. Cari hak surga boleh masuk kasut. Dia pun pakai gini, pakai plastik, cari plastik, kandung, kedua. Kau masuk dalam surga sekali plastik. Kalau di Indonesia tu dia ada satu mesin. Biasa satu mesin, nak masuk dalam masjid tu, dia akan letak selipar dan kasut di atas mesin. Dia pun mesin tu akan buat bagi yang waktu ni plastik dia akan tutup kasut. Jadi kau masuk sekali kasut dalam surga. Mana agak kau tengok ni? Panggung tak habis. Di Indonesia lah kita tengok lah. Tengok kan Indonesia. Tapi harga tak apa-apa. Kalau dulu biasa tengok beli, main ibu cakap beli kan. Okey, gitu je saya tadi. Okey, sendiri Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab ni kita akan sambung pada minggu akan datang. Insya-Allah kalau sekali banyak ngomong, kita pergi sini dulu malam ni, untuk soalan sekejap kalau sekali. Air Zam-Zam tu boleh tak kita guna dalam tanah ke, kita buang ke dalam lokang ke? Boleh air Zam-Zam boleh tak dulu guna dalam tanah tu, dalam tanah belakang ni kita tahu boleh minum je lah. Dalam tanah tu nak lepas punya Zam-Zam tu, ataupun buang ke dalam lokang tu. Okey, air Zam-Zam adalah di antara air yang mulia. Yang mana air Zam-Zam adalah digunakan untuk minum. Manakala untuk berwudu juga dibolehkan. Untuk beristinja, ulama tidak mengharamkan namun memakruhkan. Jadi beristinja dengan air Zam-Zam hukum dia adalah makruh. Cuma air Zam-Zam dalam lokang hukum dia tidak menjadi masalah. Sebab kalau kita tengok di kota sendiri itu, ketika bila dia air Zam-Zam pada api dia akan cuak, tidak menjadi masalah. Tapi dikira termasuk dalam membazir. Kalau sebenarnya benda itu masih lagi boleh digunakan. Salah daripada sudut membazir. Tapi bukanlah salah daripada sudut mencuang dia ke dalam langkah. Baik, cuma beristinja dengan air Zam-Zam. Sebahagian daripada ulama mengatakan makruh. Allah Taala. Kufur dia lepas dari kulit atau ada orang tu kopi kepala tu dia pakai. Adakah disyaratkan khuf daripada kulit? Mazhab Imam Syafi'i tidak mensyaratkan khuf dibuat daripada kulit. Walaupun ada sebahagian mengatakan syarat mesti daripada kulit. Mazhab Imam Syafi'i khuf tidak disyaratkan daripada kulit. Yang penting suatu benda yang dapat menutupi kawasan basuhan fardu, yang mana benda tersebut tidak dapat tendus air. Itu yang penting. Lepas tu dia ada syarat-syarat dia mesti kena yumkinu tatabu'ul mashi alaihima, mesti mungkin boleh kita
kena berjalan di atas keduanya secara berterusan, tidak kosong, tidak macam stokek. Kalau stokek ni kalau kita pakai stokek saja di jalan 2-3 pergi kerja tu balik sini pula, kamu buat stokek, kamu tambah stokek ni pegang. Jadi mesti benda tu dia menghalang air daripada masuk dalam. Lepas tu dia kuku tahan. Sekiranya kalau orang tu nak jalan pakai ni pun tak ada masalah. Itu asal fungsi krup suatu ketika dahulu. Jadi tidak disyaratkan daripada kulit, kalau daripada getah ataupun daripada kain yang tebal sebagai contoh, daripada plastik, daripada daripada sabuk pun apa? Sabuk api atau sabuk jual juga buat lipat. Pun boleh juga. Sabuk ada. Allah Taala. Okey. Jadi apabila kita sembahyang, kita sedawa. Bila kita sedawa keluar sesuatu daripada dalam, tubik keluar. Kalau kita yakin kalau yang keluar saat itu adalah daripada ma'idah, maka hukum dia adalah najis, maka batal sembahyang kita. Tapi kalau kita tidak yakin, mungkin bukan daripada ma'idah tapi daripada sini, sebab kita boleh larangannya sendiri sebagai contoh. Tapi masa keluar saat itu ada gas rendah sebagai contoh, gas rendah.